Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada Cikgu Hussein selaku pengurusi majlis pada pagi ini dan semua pada sahabat-sahabat peserta program pada pagi. Jadi seperti yang telah dimaklumkan bahawa pada pagi ini kita sempena bulan Ramadan ini, perbincangan kita berkait dengan Al-Quran. Jadi ini nota ringkas sebenarnya, nota ringkas. Jadi tafsir maudhu'i. Kalau dalam sesi sebelum ini, tahun sebelum ini kita bincang berkait dengan ayat yang berkait dengan birrul walidain, berbuat baik pada kedua ibu bapa. Cuma tema ataupun maudhu', topik perbincangan untuk tafsir maudhu' ini mana anda pilih ayat-ayat yang menyentuh tentang ilmu. Sebenarnya banyaklah, berpuluh-puluh ayat ni. Cuma di sini pada pagi ini muka dua ayat sahaja. Dan insya-Allah kita bersambung. Notanya akan bersambung. Jadi penting sebenarnya dia ada kitab khusus. Para ulama kita tulis tentang perbincangan tafsir maudhu'i, topik-topik dalam Quran. Bahkan kalau kita nak lihatlah, setengah-setengah Quran dia ada bahagian indeks di belakang tu, topik-topik ataupun kita kata ayat-ayat yang menyentuh tajuk-tajuk tertentu dikumpulkan. Takwa, buat baik pada ibu bapa, seperti macam-macam lah, hubungan dengan jiran, tentang sahabat, dia bincang banyak. Yang mana kalau kita lihat di situ, di bahagian indeks dia tu tentang topik yang dibincang dalam Quran, ilmu ni antara yang banyak disentuh lah. Yang paling banyak berkait dengan keimanan, itu paling banyak. Cuma untuk pada pagi ini secara ringkas lah, anda letak tajuk keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, ataupun keutamaan ilmu dan ilmuwan. Yang maksud ilmuwan di sini maksudnya orang-orang yang mendalami ilmu agama, ataupun orang yang berpengetahuan agama. Masalah dalam ataupun tidak dalam, terperinci ataupun tidak terperinci, itu dia perkara yang relatif lah. Perkara itu tidak sama. Baik. Ayat pertama yang akan kita bincang ialah ayat 7 daripada surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Maksudnya, dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat, yang bermaksud yang tetap tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Dan juga ayat-ayat jadi ayat-ayat muhkamat itu ialah asas kepada Quran, ataupun ibu kepada isi Al-Quran. Dan yang lain lagi, mana ada sebahagiannya adalah ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat yang samar, tidak terang maksudnya.
Jadi makna boleh maksud gini, boleh maksud gini, jadi tidak muktamad lah, tidak jelas. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran. Mereka lebih tumpu pada ayat yang samar itu, untuk mencari dengan maksud untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, yakni memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni tafsir maksudnya yang sebenar, melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Mereka berkata, kami beriman kepadanya. Semua itu datang dari sisi Tuhan kami. Hak jelas, hak tidak jelas, hak kami faham dan kami tak faham ayat. Kullum min indi rabbina. Semuanya daripada Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan, melainkan orang-orang yang berfikiran. Ulul albab ni orang yang cerdik, orang yang jenis, orang yang pintar, orang yang sentiasa menggunakan akal yang sehat. Itu maksudnya. Baik, huraian ringkas anda pun tidak nak bincang panjang ni. Ayat muhkam ni dia perbincangan lain sebenarnya. Jadi melalui ayat ini Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkam iaitu ayat yang jelas maksudnya dan tidak akan berlaku kekeliruan makna dan maksud ayatnya kepada sesiapa pun, jelas. Sebagai contoh ni banyak sebenarnya, sebab ayat muhkam lah banyaknya. Cuma nak bagi satu contoh saja. Mana kalau katakanlah kalau nak tahu taib dalam internet tu dia susung. Banyaklah. Kita bukan nak fokus pada itu. Sebagai contohnya ayat 151 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a" ila akhiril ayat. Itu ambil separuh saja ayat. Maksudnya, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ta'alu, marilah. Kalau nak terjemah harfiah ta'ala, marilah kamu semua. Sebab waw dia kaedah dia, kalau waw alif maknanya ramai. Itu kalau kaedah dia lah, kalau mudahnya. Marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Apa dia? Iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun. Itu jelas. Jelas keharaman syirik kepada Allah, itu jelas. Tak ada khilaf. Cuma khilafnya syirik itu bagaimana? Itu adalah apa ni, kita atas sudut-sudut khilaf. Tapi syirik itu sendiri tak ada khilaf. Jelas sangat ayat. Bahasa dia pun mudah. La tusyriku bisyah. Jangan kamu syirikkan. Hendaklah jangan kamu syirikkan. Itu jelas. Ini contoh saja ni. Kalau kul huwallahu ahad, itu muhkam itu. Baik, seterusnya. Yang keduanya ayat mutasyabihat, iaitu ayat yang tidak jelas maksud dan kehendak ayat berkenaan. Tak jelas. Mana boleh berlaku pemahaman yang pelbagai. Ini berlaku kerana terdapat semacam pertembungan antara maksud zahir lafaz ayat dan kehendak ayat berkenaan. Atau ia adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan pengetahuan untuk dia sahaja. Sebagai contoh, ini pun disenarakanlah. Kalau tengok dalam kitab Tafsir Al-Munir, tanda tengok pun dia ada senara. Tak silapnya 8 contoh. Lepas tu dia bincanglah setiap satu. Cuma kita pun tidak fokus pada itu. Misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini ayat biasa. Jadi pertikaian lah. Perdebatan, siapa tuduh menuduh pun setengah-setengah ada. Apa maksudnya? Iaitu Allah, Tuhan Ar-Rahman yang bersemayam di atas arah. Kalimah mana yang menjadi kemuskilan sehingga timbul pelbagai aliran istiwa itu. Istawa tu bersemayam. Setelah kata istawa tu maknanya istaula. Maknanya bukan kata dia bersemayam, menguasai. Ada juga yang kata begitu. Sebenarnya dia tidak jadi masalah perbezaan itu. Cuma masalah dianya, kita akan bincang selepas ni, dia jadi masalahnya di situ ada gangguan syaitan di situ. Sehingga orang yang tidak sependapat dengan dia tuduh macam-macam. Itu jadi masalah. Kalau semata-mata khilaf
hak ni. Memang sebab ayat nama pun mutasyabihat. Dia tidak akan sepakat di situ. Tak apa tu. Walaupun kita lepas ni anak sebutlah, walaupun sahabat Nabi tak terima masalah ayat ni. Terima seadanya. Dia kata bersemai lagu mana surah tu ayat kita beriman saja. Bincang pun tak akan lebih daripada setakat ada. Tak maju bincang ayat tu. Tu sebenarnya. Tapi kalau bincang dia maju juga, maju dalam bentuk lain. Balas tak erti-erti. Dia jadi gitu. Tuduh. Orang yang tidak salah lah, misalnya ada Tuhan lain pula, macam-macam. Itu maksud tu. Itu maksud yang ulama bimbang tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Ini satu contoh saja. Melalui ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pihak yang lebih berminat dan lebih memberikan tumpuan kepada ayat-ayat mutasyabihat adalah pihak yang dalam hati mereka ada zaighun, buah ji itu silap. Setakat N sahaja. Alladzina fi qulubihim zaighun. Jadi Allah sendiri sebut. Sebab itulah ayat mutasyabihat ni ulama kata termasuk salah satu ujian Allah kepada ilmuwan, kepada orang lain. Allah nak uji dia, tengok setahu mana. Sepatut tak jadi sesat dengan ayat begitu. Kalau awak nak takwil pun tak apa, tapi janganlah siapa perekat tuduh menuduh, siapa mengkafir ke, kerana berbeza pandangan itu. Kaki kalau kita belajar kan memang daripada awal, daripada lepas zaman sahabat tu kan ada yang berlaku khilaf. Zaman sahabat tak timbul. Kalau ada lah. Kalau ada pun maknanya perkara yang tidak boleh jadikan isu. Tak jadi masalah khilaf tu. Tapi selepas daripada itu khilaf tu jadi masalah. Sehingga berlaku tuduh orang lain yang tidak sependapat dengan mereka dengan sesat, kafir pun ada. Sampai begitu sekali. Cumanya dalam ayat ini Allah sebut dengan terang orang yang pihak yang menumpukan merujuk pada kesesatan dan kecenderungan kepada kebatilan dan tidak minat pada kebenaran. Itu mengikut kebanyakan ulama. Imam Qurtubi pun kata begitu. Makna zaighun ni maknanya dia merujuk pada kesesatan, dalal, dan muyul ilal batil, cenderung kepada kebatilan dan tidak minat pada kebenaran. Mereka adalah pengikut hawa nafsu. Hati lebih fokus kepada ayat yang mutasyabih dan pemaknaan ayat diurus agar lebih memihak kepada aliran mereka. Itu jadi masalah. Sehingga daripada takwil jadi tuwi kadang-kadang tu. Tu kan. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dengan maksud menimbulkan fitnah agama dalam masyarakat. Akhirnya mereka tidak tekan. Bila sampai ayat mutasyabih dia tekan. Dan pada waktu itulah dia melakukan serangan kepada orang yang tidak sependapat dengan dia. Tu. Sebab tu kalau kita perhatikan betul Quran sebut. Sepatutnya ayat tu dia tak perlu fokus. Terima saja. Seperti mana ayat akhir ayat tu kata. Orang yang rasikhuna fil ilmi yaqulu, mereka kata kita terima seperti seadanya. Kan semua tu ayat daripada Allah belaka tu. Terimalah. Tu orang yang rasikhuna fil ilmi. Siapa rasikhuna fil ilmi? Bawah tu ada. Saya kemukakan Nabi sendiri ta'rif siapa rasikhuna fil ilm. Jadi akhir cuma selagi kalau nak tambah di sinilah. Pokok ni dia menimbulkan kalau orang belajar dengan dia jadi benci pada orang lain. Kalau orang belajar dengan dia jadi rasa fitnah. Rasa nak marah, rasa orang lain jadi tak betul. Itu tak betul tu. Kalau belajar dengan dia mana bahaya tu. Ingat kena berhati-hati. Kalangan Nasara merasakan telah berpegang dengan Al-Quran apabila berhujah dengan ayat surah An-Nisa, iaitu ayat 171. Ana buat bawah tu. Ayat 171 itulah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa rauhum min, dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam dan dia juga tiup ruh daripadanya. Maksudnya ni ayat mutasyabihat ni ayat ni. Mana ayat ni menjadi ruh Allah, ruh daripada Allah. Jadi maknanya dia tu daripada Allah lah. Tu. Mengikut ulama ayat ni mutasyabihat. Tetapi jadi bila dia faham ayat 171 surah An-Nisa tu bahawa Nabi Isa adalah sebahagian daripada juzuk Tuhan, dan begitu juga ibunya Maryam. Jadi juzuk Tuhan juga sebab dia mengandungkan juzuk Tuhan.
Dia tu jadi isteri Tuhan akhirnya. Lepas dia melahirkan. Sebelum melahirkan Nabi Isa tu tidak manusia biasa. Lepas melahirkan Nabi Isa jadi juz'un min Allah juga. Isteri kepada Allah. Baik. Berdasar ayat 171 tu lah. Baik. Dalam masa yang sama, golongan Nasara ni tidak berhujah dengan ayat 59 surah Az-Zukhruf. Kait Nabi Isa ni ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkam. Tiba-tiba dia ambil yang mutasyabihat saja. Hak muhkam dia tak ambil. Misalnya, cuba tengok nota kaki nombor 2 tu. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Nabi Isa itu tidak lain hanya seorang hamba. Jelas itu. Tidak mutasyabihat ni. Jelas. Tapi dia tak tengok tu. Ni maksudnya lebih minat pada mutasyabihat. Padahal kalau gabung ayat tu tak ada nampak langsung Nabi Isa itu Tuhan. Tapi bila hati ada zaid cenderung kepada batin, dia ambil mutasyabihat saja. Dia tak ambil ni ayat ni, tak lihat ayat ni. Padahal ayat ni jelas sebut Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang ibnullah. Padahal jelas ayat ni. Abdul, hamba. Begitu juga ayat 59 surah Al-Imran. Dia tak tengok juga. Ni berkait dengan Nabi Isa juga. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Lagi terang ini. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah. Sebab Nabi Isa ni sekadar tak ada ayah. Ya. Sama seperti Nabi Adam. Bukan sekadar ayah. Tak ada emak pun tak ada. Semua mereka tu Allah telah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau. Maka dia pun jadilah manusia. Anas bila kita baca Syekh Sa'di sebut urang panjang lagi. Bila kita tafsir ayat-ayat begini, kita sebutlah ulama berbeza pandangan. Ada cukup, kita cukup lah. Kalau sahabat dulu gini, ada ulama gini. Tapi semua tu dalam konteks mutasyabihat. Tak perlulah timbul orang panggil ketegangan sesama ulama. Sahabat tuduh. Anda dengar sendiri tu. Oh, dia kata orang kata Tuhan bersemaya taharah, dia kata dia ni Tuhan lain, bukan Tuhan Allah. Oh, tak ada kata. Di masjid pula, Masjid Muhammadi. Muhammad tu saya ayat tu orang dia. Muhammad Nabi tu lah maksudnya. Jadi tak pernah siapa. Ni bimbing. Dia lidah dia. Lidah itu. Tu masalah tu. Betul Allah fi qulubihim zayg. Sebab zayg ni kalau seperti anda terjemah tadi kan, sebenarnya ada lagi pandangan lain, tapi semuanya merujuk kepada kesesatan. Ada juga setengah ulama kata zayg ni bukan sekadar sesat, tapi dia ada sifat melampau. Ada juga. Setengah sesat saja tu boleh tahan ni melampau. Baik, tak apalah kita tengok seterusnya. Ni secara ringkas saja. Sebab kita nak pergi bawah tu bab ilmu tu. Tapi kena sebut jugalah ni sebagai peringatan, kena berhati-hati. Baik, berhubung dengan isu ini, Imam Muslim telah meriwayatkan dengan sanadnya lah, anda tertinggal sepatut dalam kurungnya itu dengan sanadnya. Sebab alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bila Nabi baca ayat ni, kemudiannya selepas Nabi baca ayat ni, mana baginda bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya ni anda tidak mari ta'arad je lah. Maksud sabda Nabi bila dia baca ayat, Nabi bersabda, apabila engkau melihat ada kalangan yang lebih memberikan perhatian kepada ayat mutasyabihat, maka ketahuilah bahawa mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah dengan nama Zayrun. Atau bersilap juga tu buaji tu. Berhati-hatilah dengan mereka. Nabi kata, kalau kamu dengar orang ngajar tu, Nabi tak sebut orang ngajar tu. Mesti dia ngajar ataupun dia sebut ayat bi fahdharu min, berhati-hatilah dengan mereka, dengan dia kena berhati-hati. Berhati-hati. Ibnu Marduh telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, maksudnya sesungguhnya Al-Quran tidak diturunkan untuk menyanggahi sesama ayatnya. Allah turun ayat Quran ni sama-sama ayat Quran, tak pernah bercanggah. Jadi tak usah diusing lah ayat yang kita tak faham tu, dia tak akan bercanggah dengan lain. Sebab tu ayat mutasyabihat ni makna tak jelas tu, kita kena ambil, teladani, sahabat lah ke mana. Dia terima saja. Kita tawak dengan mana istaulah boleh juga, tapi asal.
Tapi kok mana kita kena terima lah ulama berbeza pandangnya. Sekadar tu cukup lah. Ni jangan duduk bui buat-buat tu siapa perekat jadi habis masa situ, lepas tu jadi panas kepala ni. Naik temperature tu dok. Tak boleh. Tu tak boleh. Jangan siapa gitu. Baik. Mana-mana ayat yang difahami itu, mana-mana ayat yang difahami dengan jelas dan baik, maka amalkannya. Dan mana-mana ayat yang kesamaran, maka beriman saja dengannya. Nabi sebut gitu. Nabi sebut tu. Ayat dari Tuhan kami. Tak timbul masalah. Sebab tu ulama kata ayat mutasyabihah ni adalah ayat untuk menguji keimanan. Tak bukan ayat Quran saja, hadis ada tak faham? Nah, ada tak faham? Sebab tu dia ada hadis muskil tulis ke tak tebal 10 jilid. Imam Tahawi tu dah 10 jilid. Kita pun tak ada habis baca, tak juzuk pertama tak ada habis di Masjid Lipu. Walaupun ada niat nak sama pula penting tu. Sebab Anas sendiri membaca puasa kita suka baca. Sebab hadis-hadis muskil dia kumpul, dia bincang pula. Dia tidaklah 10 jilid, asal cuma syarah sekali dengan syarah tu. Memang menarik kita tu. Dan kita tu tinggi tu. Dia bawa melalui ayat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa orang yang mantap ilmu pengetahuan berkata. Ni dalam konteks kita kata menyikapi hadis-hadis mutasyabihat ni. Orang berilmu mereka akan kata gini. Ni boleh kata ke semua ulama kata orang berilmu ni kalau mula-mula dalam konteks mula-mula tu ayat ni sahabat je lah. Orang-orang berilmu ni kalangan sahabat. Sebab sahabat Nabi bukan semuanya ada pengetahuan seperti Sayyidina Bakar, seperti Ibn Abbas. Tak. Tapi kukuk mana di kalangan sahabat tu, sahabat yang ramah tu, ikutan mereka siapa? Hak Rasyidin. Khulafak Rasyidin, dan tokoh-tokoh sahabat yang dikenali sebagai ilmuwan. Sahabat. Jadi, melalui ayat yang sama, Allah SWT menjelaskan bahawa orang yang mantap ilmu, ar-rasikhina fil ilm, mereka, bila mereka berhadapan dengan ayat mutasyabih, mereka akan kata gini, kami beriman kepadanya. Semua itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan, melainkan orang-orang yang ulul albab ni, orang yang berfikir, orang yang cerdik, orang yang berakal waras. Anda tidak nak bincang, sebab anda buat nota kaki bawah tu. Huraian ini tidak mengambil kira perbezaan i'rab huruf athaf waw dalam ayat berkenaan. Sebab warasihu ni kan huruf waw tu kan. Kalau nak sikit boleh nak, tapi kata illallah warasikhuna fil ilm yaqulu. Kalau waw tu masalahnya waw tu warasikhu waw tu. Kalau kita kata waw tu waw athaf, athaf ni makna penyambung ayat. Kita akan terjemah gini. Dan tidaklah mengetahui takwilan ayat-ayat mutasyabiah melainkan Allah dan juga orang-orang yang mantap ilmu. Mana orang mantap ilmu pun ada juga, Allah beri juga kemampuan untuk dia takwil ayat mutasyabiah. Itu kalau terjemah buah tu apalah. Dan bila mereka bincang, mereka akan kata kami beriman. Tapi maknanya maklumat tentang mutasyabiah Allah beri juga. Bui itu setara mana, wallahu a'lam lah. Itu kalau kita baca wa tu dengan huruf athaf. Tapi manakala, nanti terjemah gitu. Manakala orang-orang yang mantap ilmu pengetahuan agama, mereka hanya terima dengan mengatakan kami beriman. Semua itu daripada Allah. Jadi maknanya kalau kita baca dengan wa tu waw istinah, maknanya ilmu ni seperti mana Imam Qurtubi kata, ilmu maksud sebenar ayat mutasyabihat ni adalah rahsia Allah. Kalau ada orang cuba itu andaian sahaja, ala sabili taqdir sahaja. Itu terjemah itu jadi dua atas dasar waw itu. Tapi anda tidak nak bicara di sini, cuma sebut secara ringkas gitu. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Kita pergi seterusnya. Ini ambil sedikit tadabbur tu. Nah, apa perluan dia? Baik. Cuba tengok. Tidakkah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk pada manusia? Tak, ni jadi sesat pula. Dengan ada ayat mutasyabihat. Bahkan dengan ada ayat mutasyabihat, maka berlaku kesesatan kepada sebahagian orang. Apa hikmahnya? Takkanlah Tuhan tu ayat Quran tu ala secara begitu saja, tak ada hikmah dia. Ada. Cuba tengok di sini. Jawapan dia.
Jawapan dianya yang pertama, membezakan iman yang kuat dan benar dengan iman yang samar dan lemah. Mana kalau orang betul-betul percaya pada Quran, dia kata tak jelas ni, tak usah tebel lah. Percaya saja sebab sahabat. Tak sakit kepala. Dia gini, ni kata kunci dia. Ayat-ayat yang tak jelas maksud ni. Kalau kita bincang pun, dia tak akan, dia tak uji kita. Bukan ayat untuk pembangunan modal insan, tidak. Yang kedua, sebab tu dalam kisah ni, kalau kita baca dalam tafsir mana-mana pun, semua akan rujuk. Sahabat tak ada masalah dengan ayat ni di zaman dia. Padahal dia ramai sahabat ni. Paling sikit Pak Habib bin Hajar kata 70,000 lebih sahabat ni. Paling sikit. Yang kedua, hikmah dia ni untuk menjelaskan kelebihan orang yang mantap ilmu pengetahuan agama. Mereka cuba menyelami maksud ayat. Orang yang mantap ni dia bincang juga, bukan tak bincang langsung. Mereka cuba menyelami maksud ayat dan maksud sebenar di sebalik kesamaran itu. Jika mereka gagal memahaminya dengan jelas, maka mereka mengambil peringatan umum sebagai suatu perhatian kepada ayat-ayat yang muhkam dan ayat yang lebih kepada pembangunan ubudiyah kepada Allah SWT. Dia lebih tumpu hal itu. Nabi SAW telah menggambarkan ciri-ciri orang yang mantap ilmu pengetahuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ubaidillah bin Yazid At-Tabi'i yang telah sempak dengan Anas bin Malik, Abu Umamah dan Abu Darda. Ni Ubaidillah ni, dia ni antara tabi'i yang besar ni. Tabi'i hebat, dan dia sempak dengan Anas bin Malik, Abu Umamah dan Abu Darda. Maknanya dia ambil maklumat daripada sahabat ni lah. Gapo dia? Jadi Ubaidillah bin Yazid dia sebut, dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW telah ditanya tentang maka SAW telah menjawab, mereka adalah orang-orang yang benar dalam sumpahnya. Manusia orang yang betul-betul takut pada Allah, benar bicaranya, teguh dan istiqamah hatinya, dan sangat menjaga batin dan maruah diri. Itulah Nabi sebut lagi itu. Itulah orang-orang yang ar-rasikhina fil ilm. Nabi sebut gitu. Baik. Kemudian baginda SAW menyebutkan doa kalangan ar-rasikhina fil ilm dalam berhadapan dengan ayat mutasyabih. Nabi sebut. Jadi dalam ayat rasikhina fil ilmi ni, orang yang rasikhina fil ilm, bila mereka berhadapan dengan ayat mutasyabih, inilah doa yang mereka baca. Yang pertama sekali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai kami, tambah puasa dua tu, hati-hati kami sesudah engkau beri petunjuk pada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Mana kalau jumpa ayat mutasyabih, dia tak faham, ni lah dia sebut. Orang mantap ilmu, tidak nak kekohoran dia. Tidak nak kata orang dia. Bila dia bicara ayat-ayat dia tak jelas, dia buat tak jelas, bagi dia ni mutasyabihat lah, tak jelas. Pada sahabat ni mahir lah Quran ni sebab dia mantap bahasa Arab tu. Tapi ada ayat-ayat mutasyabihat dia akan baca. Maknanya apa? Maknanya ayat-ayat mutasyabihat ni kalau kita gagal tangani dengan baik, dia boleh menjadi orang panggil senjata syaitan untuk merosakkan kita. Jadi kena berhati-hati. Anak dengar ni banyak dia. Ada tu dia kata kalau puak-puak Wahabi dia faham gini. Tengok dia bunyi. Dia bunyi lagi. Padahal ayat tu khilaf dah. Ada ulama takwil gini sebelum wujud, sebelum Muhammad bin Wahab dia ala arwah lagi. Ada dah perbincangan, tapi tak boleh hati tu. Fi qulubihim zayg. Bahaya. Jadi sebab tak nak kata bila kita duk sebut gini, makna kalau benda hak kita anggap tak molek, kita cuba gambarkan yang kita kait dengan Wahabi, akhir sekali masyarakat jadi bala. Masyarakat jadi prasangka, buruk sangka, prejudis macam-macam sama Islam. Itu kesannya. Jadi pembawa ke ustaz tu sebenarnya bahaya. Ustaz jenis gitu. Anak kata apalah dia ni. Moga kita sign lama juga. Lepas tu dia sebut lagi. Dia sebut, dia kata Maulana Asri ni kau dia ngajar. Baik. Kemudian Aisyah menyebutkan Nabi SAW sangat banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai apa ni? Ya muqallibal qulub tu maksudnya Allah lah. Wahai Tuhan yang membalik bolakkan hati-hati. Thabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agama engkau. Ada setengah riwayat dia tambah wa ala ta'atik,
dan untuk taat kepada engkau. Biar kita ni istiqamah dalam taat kepada. Nabi baca semua ayat. Aisyah kata. Sehingga saya tanya dia, Rahmat jari budak ni no. Kamu tak syabihat budak ni. Tiada tangan ni jari. No. Tapi tak ada seorang pun ulama ahli sunnah kata Tuhan ada lengan. No, tak ada seorang sebab Tuhan tak sebut waktu. Sebab tu almarhum tu Mufti Besar kata kalau orang tanya kita jari lah ke mana? Tak ada ayat sebab Tuhan tak ayat. Tu sebenarnya. Patu jari tu tak ada ayat lah. Patu jari bahasa Arab. Asabi' ni bahasa Arab. Maknanya jari, dia tak ada makna lain. Sebab tu apa ni? Syekh Hasan Nadwi, Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, dia kata yadun kalau kita nak terjemah dalam bahasa Parsi tak boleh sebab yadun dalam bahasa Parsi dengan makna lain, dia kata. Ada dia sebut begitu. Manusia berada di antara dua jari ni, maknanya ayatnya mana mudah sangat Allah Subhanahu Wa Taala nak ubah hati manusia. Kuasa penuh berada pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud dianya. Jika dia kehendaki hati itu betul, maka jadi betul hati itu. Jika dia kehendaki hati itu menyeleweng, maka ia akan menjadi menyeleweng. Sebab tu kena minta dengan dia. Sebuah rezeki lah. Rezeki itu tangan Tuhan. Lepas tu apa yang dicari dengan orang itu? Apa dulu cari dengan syarikat tu? Apa perlu dicari tu? Dia dengan Tuhan, minta Tuhan tu. Dah. Sistem yang Allah buat, walaupun dulu dengan aku nak mukhijah. Kata aku beri. Kena buat gitu. Jadi bila kamu kerja, tak boleh rezeki banyak. Dia tu dalam konteks dunia, minta rezeki tu hakikat. Tu orang Islam. Baik, seterusnya. Yang kedua. Nabi juga sering baca doa ni. Nabi sendiri sebut, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah baca semua ini. Apa ni? Pada apa ni, Nabi baca ayat ni. Ayat Quran baca semua ni. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan. Maksud dikemukakan ayat ini. Jadi melalui ayat ini, maksud umum ayat ini adalah apa yang Nabi sebut semua tu. Sebabnya maksud umum ayat ini, wahai Tuhanku, tidak syak lagi bahawa engkaulah yang akan menghimpunkan seluruh manusia pada hari pembalasan. Janji engkau adalah benar yang tidak akan dimungkiri. Engkau mengajar kami doa ini agar kami sentiasa takut diserapi az-zair. Itu huraian ulama ni. Engkau mengajar kami doa ini. Sebenarnya doa ni munajat lah ni. Doa munajat dia. Agar kami sentiasa takut diserapi az-zair. Az-zair itu dengan maksud tadi lah. Yang akan menghilangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bincang itu ingat Tuhan. Maha besarnya Tuhan. Bila dia tidak buka kata kunci, tidak buka kunci ayat kita, tak ulama hebat-hebat pun tak berani nak huraikan lebih-lebih. Tuhan tu lah. Kita doa itu. Sebab tu kita minta supaya dia selamatkan kita. Sebab ayat-ayat begini, kalau silap-silap hari bulan, dia boleh rosak manusia. Kalau hadirat baca lah cerita, orang panggil kumpulan sesat generasi awal, Khawarij. Dengan Quran dia sesat tu. Dengan Quran sah. Wama apa ni? Wama ni buatlah gapo pun tak apa. Engkau Tuhan belaka. Dia gigit. Lepas tu masalah syurga ni suatu. Mungkin kalau kita contoh dia bawa gini. Maknanya kalau ketika kita melontar lembing, kita memanah anak panah, bukan kita. Zahir nampak tak Allah. Makna perbuatan zahir yang kita buat tu bukan kita hakikat. Jadi maknanya kalau seorang itu berzina, bukan dia lah berzina sebenarnya. Allah. Lebih hadirat faham gitu loh. Agak masa mina. Jadi maknanya kesan daripada pemahaman tu, kita tak boleh kata huduh pada orang zina. Tak boleh kata dia jahat. Lepas tu nak kata siapa? Tuhan jahat. Bukan. Jadi cucunya Tuhan. Tapi harta tu boleh kamu. Lagu tu. Sebab itulah kalau kita mengaji dengan cara molek, ayat-ayat tu sebenarnya dia berkait dengan hakikat.
bab takdir, macam-macam dia bincang, banyak cerita lagi. Malah dalam masa bincang tu dia kata ayat ni kita kena tahu. Setengah-setengah ayat tu dia duduk dalam bab gapo. Contoh misalnya kita kata dah, supaya tidak sesat. Kalau tidak boleh jadi bahaya. Misalnya kita kata orang panggil apa? Salat istikharah tu misalnya. Nah, dia duduk di bawah tajuk dia. Dia duduk di bawah tajuk takdir. Latihan, minta dengan Allah nak kebaikan. Cuma dalam murah rezeki. Kan dalam hadis, ayat Quran ada sebut rezeki ni Allah tentu dah masa dalam kandungnya ni. Minta lebih buat dia. Ajal mau ke surah Allah tentu dah ketika dalam kandungnya peringkat awal lagi. Tentu dah mati bila. Minta hanya umur buat dia. Lepas tu, Nabi suruh minta lah ke mana? Situlah. Mana kita kena ngaji. Kalau tidak kan? Tak payah minta. Minta apa dia? Dan ilmu Allah tentu dah semainin. Minta pun tak ngaji banyak mana. Tak akan lebih daripada hak dia tu. Yo, kalau aku tu faham. Dia boleh sesat tu kalau tak kena, tak jumpa jawapan tu. Akhir sekali kan, lebih kuat sudahlah. Anda diberitahu kan, ini tok guru kita Maulana lah. Dia kata ada ulama di Kelantan tu kena penyakit. Maulana kata dia kena penyakit tu. Padahal banyak ketemu ayat Quran hadis. Kita ilmu, kita dah bincang. So, selepas ni kita akan bincang pula. Selepas 9 ayat, di baru 2 ayat. Lepas 9 ayat tu kita akan bincang pula. Galakkan menuntut ilmu gini. Banyak lagi ayat, berpuluh-puluh lagi. Jadi maknanya ilmu ni termasuk dalam perkara yang diarahkan oleh syariat supaya dituntut. Supaya rezeki lah juga. Jadi perkara-perkara gitu kenapa? Baik, seterusnya kita ambil sedikit lagi, kita habiskan. Bahawa ini ringkas saja. Baik, fik untuk kehidupan. Daripada ayat ni, kita boleh ambil dari sudut fik untuk kehidupan kita. Yang pertama, pemahaman dari segi fikul hayah. Kebanyakan ayat Al-Quran adalah muhkam dan sebahagian kecil sahaja yang mutasyabihat. Kalau almarhum tu Bumti Susah Kelantan, dia kita baru, dia duduk lihat tu. Dia duduk lihat, dia apa baru seperti ni. Dia duduk lihat tu, lalu tengok tu. Dia akan jadi minat kalau seperti hok berpuluh-puluh butir lagi bersabar hok tu, dia tak cari tu. Bapa tu ki baru tu. Dia tak faham bapa baru seperti tu. Ayat mutasyabihat ni tak banyak. Dan ayat tu dia menyentuh tentang perkara yang berkait dengan berkait dengan perkara gaib, setengah-setengah perkara berkait dengan Tuhan. Dan juga berkait dengan perkara-perkara yang kira-kiranya pemahaman, bersifat pemahaman. Bukan untuk kehidupan. Tapi ayat muhkam ni, dia banyak. Orang pecah dia. Dan banyaknya dia berkait dengan ayat berkenaan dengan kauniyat. Orang panggil keperluan pada kehidupan. Kajian tu lah. Inilah mudah. Ana ada baca beberapa tafsir baru lah. Antaranya Al-Munir itu, Dr. Wahbah tu, dia sebut, dia kata sebenarnya ayat-ayat mutasyabihat ni Allah tak buka kemampuan manusia sampai tahap boleh buat huraya seperti ayat muhkam. Dia tak akan sampai situ. Allah tak buka, cerdik setara mana pun. Dia ada terhad, ilmu manusia ni terhad. Kena ingat tu. Baik, tak apalah. Yang kedua, peri penting meneladani sikap para sahabat dalam berhadapan dengan ayat mutasyabihat. Mereka menerima seadanya dengan beriman kepadanya tanpa menghabiskan masa dan tenaga membuat kajian dan analisa sehingga timbul pelbagai sangkaan dan keraguan. Dia tak fokus pada ayat. Terima saja. Cahaya hablum minallah dan hablum minan nas itu. Yang ketiga, kemestian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat dalam kehidupan beragama. Jangan hanya berpada dengan kecerdikan dan nilai ilmu yang dipelajari semata-mata. Tak boleh kita belajar setinggi mana pun kena minta Allah tolong kita. Ini antara doa Nabi baca semua kan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Waktu Nabi baca semua, dia tak boleh putus. Cerdik tak mana pun dia tak boleh putus dengan Tuhan, hubungi. Baik, yang keempat, kelebihan ahli ilmu yang teguh berpegang dengan sunnah. Mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terjebak dalam talbisu iblis itu. Sebab ahli dia ya? Ahli iblis. Dia tidak sebut ahli iblis. Mana ahli ilmu ni kira-kira jadi pengikut iblis dia. Kecik pun sebut iblis.
Sebab anda sebut ustaz tadi tu parah, dia dalam kuliah dia tempat lain. Dia kata pok yang tahu ayat ni dia ni adalah minal abalis, dia kata. Iblis tu mufrad, abalis tu jamak. Parah dia bunyi. Kita dengar. Tu bahaya tu lah. Baik, tak apa, habis dari situ Jadi maknanya kita ada bincang ayat ni nak ayatnya orang berilmu, ilmu sunnah lah, yang memahami cara hidup sahabat dalam pelbagai aspek, khususnya dalam aspek ayat mutasyabihat ni, dia akan selamat. Yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Kena tambah sahaja sebenarnya, sebab kalau mengikut kaedah bahasa Arab, bila la ilaha illahu, dia ada makna taukid tu, sahaja, yang sentiasa mentadbirkan seluruhnya. Baik, cuba kita tengok ringkasan ayat. Huraian ringkaslah maksudnya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah berikrar dengan bersaksi bahawa hanya Dia sahaja Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Hakikat ini dibuktikan dengan dalil-dalil secara syar'iyah, yakni dalil secara nas Quran dan sunnah, dan juga ditegaskan melalui dalil kauniyah, iaitu kemampuan menciptakan alam semesta ini. Maknanya alam ini, wujudnya alam ini menjadi dalil Allah tu Tuhan yang layak disembah. Sebab Tuhan-Tuhan yang dilantik oleh manusia, Tuhan-Tuhan yang manusia sembah oleh Allah ni, semua diciptakan. Dia bukan menciptakan. Baik. Selain Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Mana ulama kita sekarang ngajar gini ya. Ulama dulu, sahabat dulu, nak ayat tauhid siapa apa Kita nak orang tu, orang tunggu punggung tak aja. Orang berjeling lebih sikit tu, tak apa tu sikit benar. Dia kata. Sahabat Nabi nak ayat tauhid. Siapa fi sabilillah. Siapa tahu. Baik, tu baik. Syekh As-Sa'di menjelaskan. Ini anda ringkaskan cuma sebab anda tengok ni molek dia. Syekh Sa'di sebut. Dia fokus pada mana ulul ilm. Syekh As-Sa'di menjelaskan ayat ini menjadi dalil kelebihan ahli ilmu, dan ini menjadi dalil kelebihan ahli ilmu dari beberapa sudut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ahli ilmu sebagai saksi di atas hakikat uluhiyahnya berbanding makhluknya yang lain. Hak malaikat tu tak apalah. Ni makhluk lain. Kalau manusia saja pun ahli ilmu, bukan semua manusia. Lepas tu jin dan apa tu masuk semua. Tapi dia guna ulul ilm. Manusia, bani insan yang berilmu pengetahuan. Maknanya kelebihan orang berilmu, maknanya kalau kita berilmu, kita belajar sehingga kita faham, kita pun termasuk juga lah. Syaratnya kita kena sebarkan maklumat tu, kena bercakap, kena jaga tauhid. Kena ingat ayat kita secara istimbaknya, ayat ini menjelaskan bahawa seluruh Al-Quran itu adalah nak menyatakan tauhid. Tak kira ayat tu dalam bentuk apa. Kalau nak mudah fahamnya gini yang mudah. Dalam nak merealisasikan tauhid tu, akidah tauhid tu, supaya kita duk ngaji semua tu. Kitab tu. Maknanya setiap pergerakan kita ni, kalau kita belajar, nak buat ni kena sebut nama Tuhan, nak pakai baju pun bismillah, nak pakai lepa pun, masuk bilik air pun sebut nama Allahumma, tu nama Allah lah tu, ya Allah ya Tuhanku. Nak buat apa, nak bersama isteri pun Allahumma jannibna, kita kata. Nak buat apa, nak minum air, habis semua kau nak buat, kita akan sebut nama Tuhan. Apa maksud? Maksudnya kita nak supaya setiap apa yang kita buat, dia mesti berhubung dengan Allah. Orang yang sentiasa buat gitu, payah dia nak buat maksiat. Sebab tu kalau orang nak mengumpat, kita boleh kita kata, kata bismillah juga nak mengumpat tu. Biar dia ingat Tuhan. Bismillah ni kata-kata yang nak supaya kita ingat Tuhan. Lupa lepas tu ingat Tuhan. Sebab tu dia, bismillah ni dia macam tazkirah sebenarnya. Misalnya kata nak isap rokok contoh. Salah sebut pun dulu. Tak apalah, aku sebut dah kan sebut. Misalnya kalau nak isap rokok, kita rasa dah bismillah kat dulu isap rokok tu.
Kalau dia bismillah sungguh. Lepas tu dia hisap tak apa. Sekali dia klik neng, dia tengah hisap tu neng tu. Bodoh molek aku. Bodoh molek aku. Mesti dia mari gitu. Pokok mana pun bismillah ni adalah merupakan kata-kata keramat yang menyebabkan orang Islam yang masih subuh iman dia tu, kalau dia buat silap pun dalam keadaan tetap bertaubat Allah dulu lepas. Tu kesan dia. Maknanya bismillah ni penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, kata Syekh Sa'di lagi. Ayat ini Allah SWT menyebutkan, melalui ayat ini Allah SWT menyebutkan kesaksian ahli ilmu dalam satu ayat selepas kesaksiannya sendiri dan kesaksian malaikat. Maknanya Allah sendiri, dia sendiri mengakui bahawa dia saja Tuhan yang berhak disembah. Lepas tu malaikat buat pengakuan juga. Lepas tu sebut dalam ayat yang sama orang ahli ilmu. Anda tidak hurah di sini sebab tafsir panjang. Dia gini, kalau kita tengok dalam tafsir di mahkamah Allah ni, di mahkamah Allah ni perbicaraannya dia berkait dengan manusia ni kafir ke tidak. Itu antaranya. Kalau orang beriman ni dia amal soleh ke tidak? Kalau dia amal talih, amal yang tidak saleh. Talih, kalau bahasa Arab amal tidak saleh ni talih dia panggil. Bicara tu ya di mahkamah Allah. Hak ni baik, hak ni tak baik, hak baik, tak suku gini. Patut tengok kalau paling besarnya tauhid dengan syirik atau paling besar lah. Jadi hak sebenarnya bila bercakap tentang tauhid, Allah sendiri berdasar pada wahyu dia sendiri kata ni saksi bahawa tauhid ini telah dijelaskan masa kamu hidup di dunia itu. Jelas, cukup jelas Quran itu. Lepas tu yang menjadi saksinya malaikat. Malaikat kata, saya waktu turun ayat Quran begini pada Muhammad. Lepas tu siapa dia yang menjadi saksi? Ulama. Ulama naik atas pentah tu, kami menjadi saksi. Kami telah mengajar. Sahabat akan kata, kami mengajar. Kami sentiasa mengajar tauhid. Kami menentang syirik. Dan kami sanggup mati. Habis keluarga kami mati dalam perang kerana nak menegakkan tauhid. Itu saksi tu akan bercakap. Itu maksud dia ni. Hak tu yang jadi mulia sangat ahli ilmu ni. Tetapi kena ingat, kalau seseorang itu dikatakan ahli ilmu tapi tidak berperanan begitu, dia tidak akan menjadi saksi di hari akhirat. Bahkan dia jadi hina di hari akhirat. Dia hanya ulama. Tapi tak boleh nak tahu hebat. Kalau bahasa Arab diknya ayat. Tak tahu. Tahu dia. Kita bahasa Kelantan tak main mana. Baik, cuba tengok. Itu maknanya ahli ilmu tu letak satu baris dalam ayat. Allah, malaikat, ahli ilmu, semuanya bersaksi tentang ketuhanan Allah. Baik, seterusnya. Itu kata Syekh. Yang ketiga, Syekh Sa'di sebut lagi. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka, yakni ahli ilmu, dengan julukan ulul ilmi. Kalau ulul azmi itu para nabi itu kegelaran ulul azmi. Ulu ni mana sahib. Kalau bahasa Arab ulu ni mana sahib. Ulul azmi mana orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Ulul ilmi mana orang yang mempunyai ilmu. Jadi Allah sebut ulul ilmi, dan ulul ilmi ni istilah Quran dengan julukan itu. Apabila dikaitkan mereka dengan ilmu, maka ia bermaksud mereka adalah orang yang menegakkan ilmu dan orang yang bersifat dengan ilmu. Ilmu adalah menjadi lambang dan moto agama Islam yang tinggi. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ahli ilmu sebagai saksi dan hujjah kepada umat manusia. Hujjah yang dimaksudkan di sini adalah mereka telah menjadi saksi bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenarkan hak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak dengan uluhiyah dan ubudiyah. Sekarang kita kecek zaman kita dah ni. Siapa dia yang menyampaikan ilmu? Siapa kita boleh faham tentang tauhid, kita boleh faham syirik? Siapa dia? Nabi kot. Nabi mati. Siapa dia? Ahli ilmu, ulul ilmi, ulama-ulama ummah, ulama rabbani ni. Bukan ulama pelaku apa tu dia. Nah, ulama tu. Lama ya ulama ni. Itu maknanya jadi saksi tu. Maknanya walaupun Nabi tak ada zaman kita, maklumat yang Nabi sampai tu disampaikan oleh ulama, orang tu jadi mukallaf orang tu. Kita ni jadi mukallaf dengan sebab Nabi ke dengan sebab ulama. Ulama cerita pada kita tentang agama Islam, kita faham. Bukan Nabi cerita. Sebab tu Nabi kata ulama ni waris aku. Sebab dia menyampaikan ilmu yang aku bawa.
Itu makna saksi. Jadi makna orang yang ilmu sampai kepada dia melalui ulama, walaupun jarak dengan Nabi 1000 tahun, orang ni akan dibicara di mahkamah Allah. Sebab ilmu sampai pada dia. Siapa dia menyampaikan ilmu tu? Sehingga Allah boleh berhujung. Ilmu sampai kepada kamu. Padahal Nabi tak ada dah. Ulama. Sebab tu kalau sekiranya ulama tak sampai ke satu tempat, misalnya orang panggil terlepas pandai di satu kawasan, tak ada ulama pergi, Allah tidak akan hukum orang itu. Allah tak akan hukum. Itu memang disebut dalam itu maknanya besar semua ahli ilmu ni. Tapi kalau orang ahli ilmu tak berperanai gitu, dia akan dihumbai dari neraka. Teruk tu. Bahaya, na'udzubillah lah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memastikan seluruh manusia beramal dengan apa yang disaksikan oleh ahli ilmu, kerana mereka adalah saksi hidup bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadi sebab manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Justru setiap orang yang berjaya mengekalkan akidah tauhid sampai ke akhir hayat, maka ahli ilmu akan mendapat saham pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir ni dah, ana tadi fikir soal mana Imam Syafi'i boleh pahala. Mana orang pihak agama melalui dia. Jadi bila orang pihak tu orang berjual dia kata berjual atas nama peribadi tu, amal tu sampai mati. Enggak, ulama-ulama kita tu boleh pahala semua. Tu banyak mana dah boleh pahala. Tak kira dia buat sendiri lagi. Kesan ilmu yang dia bawa tu. Itu maksudnya. Baik. Yang kelima, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ahli ilmu sebagai saksi ke atas hak uluhiyahnya, maka ia bererti dia Subhanahu Wa Taala telah mentazkiyah dan mentakdirkan mereka. Mana ahli ilmu ni dengan sebab dia orang pihak agama, banyak mana dah hilang dosa dia tu. Allah hapuskan dosa dia. Dan dia tu dianggap sebagai adil, sebagai orang yang adil, sebagai sahabat adil. Maknanya orang lagu ni kalau siapa perekat Allah kata dia adil, makna sesuatu yang dia buat tu sentiasa di bawah rahmat Allah, di bawah hifzullah. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata, ulama-ulama kita misalnya Imam Syafi'i tu, memang dia tu berdosa sebab dia manusia, dia tidak nabi, tapi dosa dia tu kalau nak banding dengan orang panggil apa, saham kebaikan dia, budi dia, peranan dia nak menyebarkan agama, kecil saja sebenarnya. Orang tak pandai pun dosa dia. Kira ulama dia sengsuh tak nikah pun dia cakap hati. Garing tubuh tak ada daging. Kekek Imam Bukhari. Tak ada siapa bayar pun. Kerana Allah. Dalam mukaddimah dia sebutkan dia susun hadis nak supaya umat kemudian ni faham agama. Niat dia tu pelik dia. Nak supaya faham agama. Allah makbulkan permintaan dia sehingga dijadi kitab kedua lepas Quran tu balik saya. Orang belajar siapa kahwin. Tu. Baik. Mereka adalah pemegang amanah untuk keselamatan manusia dunia dan akhirat. Ini ahli ilmu sebenar. Shahnun nama seorang ulama ni, ana baca sejarah tadi dia Shahnun. Dia hidup ni rasanya dia ana pun tak ingat selepas ataupun sebelum Imam Nawawi. Boleh rujuk semula lah. Dia makan dia makan dia roti kenyai sejuk. Dia cicah gitu makan. Ada sekali sekala yang makan makanan sedap. Umur hidup dia begitu. Anak murid dia sedih tengok cara tu dia makan. Anak murid dia tengok apa tu minum, makan lebih kurang gitu. Roti kenyai cicah air. Dia kata sebab pertama sekali dia nak tumpu pada ilmu, dia nak mengajar dan dia takut nak terima sumbangan orang, takut termakan budi. Dia nak bebas dalam berbicara. Dia nak bebas. Sebab dia kata kalau kita ada majikan, dia kata terkunci selalu lidah itu. Parut dia weh. Dia rela hidup dalam keadaan susah. Asalkan dia boleh bercakap kebenaran. Itu Shahnun. Imam Nawawi begitu. Sebab tu bila dia nak cakap kebenaran, dia boleh bercakap sebebas-bebasnya. Sebab apa? Sebab dia tak terikat dengan orang. Dia tak ambil duit orang. Orang nak duit pun dia tak si. Gitu. Jadi kita berhenti setakat itulah. InsyaAllah untuk sesi akan anda akan bagi nota lain sebagai sambungan. Kuabu itu sudah hawa itu ya. Okey. Kita berhenti setakat itulah. Nota ni bagi depan anda bagi yang lain. Ustaz, boleh bagi percaya sikit lagi. Okey.
Mana? Dia Subhanahu wa taala telah mentazkiyah dan mentahdir dia. Dia gini, maksud dia mana ulama-ulama yang berjual ni, kalau kita ambil ulul ilmi asal ni, siapa dia? Sahabat lah kita kata. Sahabat ni sampai ke satu tahap kan, sampai Nabi pun sebut, tapi Nabi tak sebut semua, tapi secara umumnya sahabat semua tu maknanya udul lah. Sahabat ni kulluhum udul. Ada yang mana tindakan dia tu, ada ni bukan hadis pun dalam pemahaman kita. Ada ni maknanya kalau dia buat sesuatu tu, dia buat berdasar pertimbangan terhadap dosa pahala. Itu satu makna adil. Yang kedua, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan bertaubat segera. Itu makna adil. Bukan kata taubat salah. Jadi nak ayatnya bahawa manusia ni sampai ke satu tahap, kalau dia ni cemerlang dalam perjuangan agama, sampai peringkat Allah SWT kebersihkan dosa dia pun tak tahu. Dan segala tindakan dia sudah berada di bawah inayatullah. Kalau dia buat salah pun cepat-cepat bertaubat. Sahabat Nabi ni, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, itulah cerita Imra'ah Ghamidiyah tu kan, bila berzina tu kan. Nah, sampai suruh diri pada Nabi, suruh Nabi hukum dia. Oh, tu makna berkat adil tu mana adil. Berzina, tapi dia suruh diri. Dia tahu dah dia ni muhsan. Mana kalau dia suruh diri kena zina, kena hukum rejam. Sanggup dia. Bapa sanggup tu? Sebab dia sudah sampai peringkat udul. Jiwa dia sampai hati. Maknanya manusia ni sama kita pada kesanggupan dia terhadap agama sampai satu tahap Allah widarjah kepada dia ni, gitu jiwa dia. Bukan mudah tu nak dapat tu. Jadi anak dia baca, ni baca buku 3 pagi tadi, buku 4, buku 3 masuk tazkiyah. Tengok dah itu. Gitu maksud dia. Kita kena tak tahulah kita siapa ke dia. Tapi sahabat siapa? Kan ada dalam hadis, orang yang terlibat dalam peperangan Badar buatlah apa pun, tidak ada yang boleh memusnahkan dia. Maknanya isyarat bahawa dia ni tak akan buat dosa besar berterusan. Kalau buat dosa pun bertaubatlah. Itu maksud dia. Bukan lesson besar untuk buat dosa tu. Gitu. Kita tak boleh kata gini. Kau yang terlibat dengan ahli Badar ke? Ahli Badar ke? Tidak akan ada amalan yang boleh memusnahkan dia. Bukan makna lesson besar untuk dia buat dosa seperti apa. Tapi maksudnya orang ni telah melepasi ujian tinggi. Peringkat dia ni takkan buat dah dosa berterusan. Kalau buat dosa pun bertaubat. Tengok, sanggup mati. Walaupun kalau dia tak ada siapa tahu pun. Kalau dia lahir anak, baru dia ingat anak dengan tu laki dia. Tapi tidak. Itu makna undur tu. Maknanya dosa-dosa kau dia buat. Dia gini, tazkiyah ni, saya tanya molek juga, anak aku terlupa. Dia tazkiyah ni bukan bermakna semata-mata Allah hapuskan dosa. Tidak makna begitu tazkiyah. Dia maksud di sini. Tazkiyah ni maknanya kebaikan dia terlalu banyak sehingga tertutup kejahatan. Boleh juga dengan makna gitu. Makna kalau timbang di hari akhirat ni kan, kita kata hak kejahatan naik pak kata. Hak berat ni lupa. Beratnya hak baik tu. Ada satu lagi terjemahan dia. Ada juga ulama sebut, dia kata sampai peringkat Allah tazkiyahkan seseorang itu sehingga kalau dia buat salah pun orang lupa kesalahan. Sebab orang itu nampak baik-baik saja kita dia. Tu jadi juga salah satu juga. Setengah orang dia dosa dia buat dalam muda, orang tengok dia orang ingat lagi. Jadi orang tu maknanya berat juga tu. Sebab tu kita kena minta biar Allah delete dosa kita, jangan biar orang sebut. Itu maghfirah ni. Gitu maksud tazkiyah dan dengan udul itu. Zaman kita buku dia tidak zaman sahabat saja. Sebab itulah guru kita masa dengar dulu dia kata ulama-ulama kita ni memang ada semua sahabat tahap ni. Dah main hidup cara kau mengajar, kau buat kajian, duduk depan mengajar salah. Imam Ibn Taymiyah tu ada orang kata wali Tuhan, hujjatullah tu. Sebab dia sahabat tahap tu. Sampai ulama sangka begitu. Tapi melihat pada perjuangan dia. Tak takut siapa. Syah Waliullah sampai tarik habis. Enggak habis. Kan dia akan kena hukum. Sebab apa? Kecil agama. Bukan sekadar tarik jari. Jadi enggak habis. Tak boleh nak nulis, tak boleh nak naik. Akhir sekali dia sebut orang lain dia tarik. Orang lain tulis. Dia jari tak nak agama dah. Nyerang dia cabut. Dia tarik. Berat. Tapi pas mati tak berhenti. Orang-orang lagu ni insya-Allah dia akan dapat tazkiyatun minallah wa ta'dil minallah. Insya-Allah gitulah. Okey. Ada ayat yang pertama dalam surah permulaan surah Quran boleh masuk dalam ini. Ya. Ayat yang pertama dalam permulaan surah ini dia masuk dalam
Termasuk juga ayat muqatta'ah, termasuk juga alif lam mim, apa maksud tu. Itu memang maksud juga. Itu ada unsur ijaz tu. Tak ada siapa pun boleh tahu maksud dia tu. Kalau JKR kita boleh ayat. Kata alif lam mim ayat mana? Memang tidak dinafikan. Ada ulama cuba huraikan alif makna bagi, tapi akhir sekali dia akan kata wallahu a'lam bimuradi. Akhir sekali dia kata gitu juga. Hakikat sebenarnya Allah yang Maha tahu. Itu termasuk dalam iman juga tu. Percaya ya. Ayat Quran boleh satu huruf boleh 10 ganjaran walaupun tak tahu makna apa. Ana huradah ni di ana bicara apa dia gitu. Tapi tidak syai. Macam mana Muhammad boleh telita sebut lagu ni? Sebab tu buat dia kata dah ni Muhammad ni